Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan, rahmat dan nikmat daripadanya. Pagi ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat kita diberikan peluang berada di dalam pengajian tafsir juzuk amma kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tafsir pada surah Al-Fajr. Sambungan bagi ayat 27 kan? Ya Ustaz. Betul kan? Betul-betul. Okey, baik. Saya akan baca sehingga ayat akhirlah. Kita habiskan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah yurji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, setelah menerangkan akibat dan balasan bagi orang-orang yang tidak menghiraukan ganjaran dan pembalasan pada hari akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata kepada mereka, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaku. Baik. Jadi daripada ayat 27 sehingga ayat yang ke-30 ni menerangkan kepada kita berkenaan dengan sifat jiwa mutmainnah ataupun sifat nafsu mutmainnah, yang mana pada ayat 27 hingga ayat 30 ini ayat yang menceritakan iaitu golongan orang-orang yang mendapat rahmat dan mendapat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada saat kematian mereka sehinggalah apabila mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi mereka ini adalah merupakan golongan-golongan yang diredai oleh Allah dan golongan-golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan mereka ini Allah berikan dan dahulukan kurniaan kepada mereka di saat kematian mereka sehinggalah kepada saat kebangkitan mereka semula ke bumi mahsyar. Baik, kita kembali pada ayat 27. Ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman yang mana mereka itu memiliki jiwa yang tenang, an-nafsu.
pertama sekali kita kena faham apakah itu nafsu. An-nafs tu ya. An-nafsu ini ada dua. Nafsu ini terbahagi kepada dua. Satu, nafsu itu memberi kepada maksud ruh. Ruh juga disebut dengan sebutan nafsu. Sebab tu kalau kita baca dalam ayat Quran yang lain, Allah Ta'ala sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah berfirman, setiap ruh itu akan merasai kematian. Maknanya, ruh itu akan terpisah daripada jasadnya. Itu kategori nafsu yang pertama yang merujuk kepada roh. Ya. Adapun nafsu yang kedua ini adalah merujuk kepada nafsu yang ada di dalam hati manusia. Nafsu yang berada di dalam hati manusia yang membisik-bisikkan kepada manusia kejahatan atau yang membisik-bisikkan kepada manusia kebaikan. Itu bergantung kepada sifat nafsu itu sendirilah. Ya, bergantung pada sifat nafsu itu sendiri. Baik. Jadi ada dua. Ada dua bentuk nafsu. Ada dua bentuk nafsu. Baik. Jadi nafsu ini adalah termasuk daripada makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam hati manusia sebagai ujian kepada manusia. Sebagai ujian kepada manusia, iaitu menguji manusia sama ada mereka ini kuat dan teguh imannya ataupun lemah dan kurang imannya atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudiannya, kita pergi kepada ayat ini. Tafsir yang pertama adalah tafsiran mengenai nafsu. Dan nafsu itu sendiri, para ulama telah membahagikan nafsu itu kepada beberapa tingkatan atau kepada beberapa jenis. Ada beberapa kategori nafsu di dalam diri manusia. Dan ulama telah pun menyenaraikan nafsu itu dengan beberapa pembahagian. Yang pertama, sekejap ya. Allah hilang pula dia punya ni. Kejap ya. Mana ni? Okey, yang pertama disebut sebagai nafsu al-ammarah. Nafsu al-ammarah. Yang kedua disebut sebagai lawamah. Pertama ammarah yang Allah sebut dalam surah Yusuf, ya. Inna nafsa la ammaratum bisu, kata Allah. Sungguh nafsu itu akan menyuruh manusia kepada kejahatan. Yang kedua lawamah, yang Allah bersumpah wala uqsimu bin nafsil lawamah, iaitu nafsu yang suka mencela-cela dirinya bila dia buat dosa. Bila dia terbuat silap, dia insaf, dia marah-marah, dia cela-cela. Ataupun nafsu yang masih lagi tidak cukup bersih lah. Ya? Kemudian nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah yang Allah sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan nafsu itu mengilhamkan kepada manusia, benda baik pun dia ajak, benda jahat pun dia ajak. Ini nafsu mulhimah. Nak buat benda baik pun kadang-kadang dia teringin, dia bisik kat kita benda baik. Kadang dia teringin benda tak baik pun dia bisik kat kita benda tak baik. Yang keempat, mutma'innah. Yang kita bincang ni lah. Mutma'innah, jiwa yang tenang, nafsu yang tenang. Maknanya nafsu tu tenang daripada ada keinginan untuk berbuat jahat. Nafsu itu sentiasa tenang untuk berbuat kebaikan.
Dia tidak memberontak untuk membuat kejahatan. Kemudian nafsu radiyah. Nafsu radiyah, iaitu nafsu yang redha. Nafsu yang sentiasa redha. Yang keenam, mardiyah. Nafsu yang diredai. Ini kita tengok nanti. Lepas nafsu tu tenang, dia akan naik darjat dia. Allah kata, radiyatan mardiyatan. Ya. Dia bila dah sampai nafsu mutmainnah, nafsu tu akan mudah untuk mencapai radiyah dan mardiyah. Baik, yang seterusnya, nafsu yang terakhir dipanggil sebagai syafi'ah. Syafi'ah, iaitu nafsu yang sempurna mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Okey, kita kembali balik kepada pembahagian nafsu-nafsu ini tadi. Okey. Jadi kita bermula dengan nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu adalah merujuk kepada daripada perkataan ammar, yang memberi maksud yang sentiasa ingin menguasai hati. Yang sentiasa ingin menguasai hati. Dia nak kontrol hati ni supaya dia dapat membisik-bisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Ini dipanggil sebagai nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni memang nafsu yang jahat. Dia memang akan menyeru kepada kejahatan dan dia tidak akan menyeru kepada kebaikan sama sekali. Sebab tu orang yang enggan beriman, enggan bertakwa dan seumpama ni, mereka ni dah sampai kepada darjat nafsu ammarah. Okey. Baik. Yang seterusnya, nafsu lawamah. Nafsu lawamah pula adalah merujuk kepada iaitu nafsu yang sentiasa mencela-cela. Apa maksud mencela-cela? Mencela-cela dekat sini adalah sama ada dia mencela dirinya apabila ia berbuat dosa kepada Allah, jadi dia rasa menyesal lalu dia mencela dirinya, ataupun lawamah dekat situ adalah merujuk apabila nafsu itu suka mencela-cela pada takdir-takdir Allah. Bila Allah takdirkan baginya sesuatu takdir, jadi dia tak dapat sabar, dia tak boleh redha, jadi dia cela-cela. Dia tak boleh bersabar-sabar dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepadanya. Maka ini disebut sebagai lawamah. Yang ketiga, mulhimah. Mulhimah ini adalah merujuk kepada nafsu yang pertengahan. Kadang-kala dia cenderung kepada kebaikan, kadang-kala dia cenderung kepada kejahatan. Maksudnya ada kala masanya dia takut pada Allah, dia insaf, dia menangis, dan ada kala masanya dia kembali kepada kejahatan, maknanya dia ulang balik dosa dia dan dia buat semula kemungkaran dan seumpamanya. Yang keempat, mutmainnah. Yang kita nak bincangkan ini. Mutmainnah yang kita nak bincangkan ini, iaitu nafsu yang sentiasa menjauhkan diri daripada kejahatan dan perkara kemungkaran. Ya, iaitu nafsu yang sentiasa merasa tenang, merasa lazat apabila melakukan kebaikan dan sentiasa mengingati Allah. Kemudian nafsu radiyah, iaitu nafsu yang sentiasa redha. Redha dengan segala nikmat Allah, ketentuan Allah atau takdir Allah di dalam hidupnya. Kalau mutmainnah tu dia tenang dari sudut beribadat. Kalau radhiyah ni dia bukan tenang dari segi ibadat saja, bahkan dia juga adalah nafsu yang redha dengan semua ketetapan Allah ke atasnya. Seterusnya adalah mardiyah, iaitu nafsu yang diredai oleh Allah kerana dia memiliki akhlak yang sempurna. Akhlak yang terpuji. Bukan sekadar hati dia redha
ibadat dia bagus, akhlaknya perfect. Dan last kali syafi'ah, iaitu nafsu yang sentiasa melakukan benda, perkara-perkara yang hanya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi kalau kita tengok nafsu mardiyah dengan nafsu syafi'ah ini hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul sahaja. Adapun mutmainnah dan radiyah ini yang ni boleh dicapai oleh kekasih-kekasih Allah, wali-wali, orang-orang saleh dan sebagainya. Baik, kemudian kita nak lanjutkan kepada ciri-ciri sifat orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Jiwa ini dipanggil mutmainnah, itu adalah berasal daripada hadis Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW ada bersabda, Al-birru ma itma'anna bihil qalb. Nabi SAW menyatakan sesungguhnya kebaikan itu, kebaikan itu memberikan ketentraman kepada hati. Kebaikan itu memberikan ketentraman kepada hati. Itu disebut sebagai mutmainnah. Maksudnya setiap kali buat kebaikan, maka kebaikan itu akan membawakan ketenangan di dalam jiwa manusia. Okay. Kita nak lihat dekat sini ada beberapa ciri-ciri sifat yang disebut sebagai pemilik kepada nafsu al-mutmainnah. Ya. Okey. Antara beberapa sifatnya itu sebagaimana yang diberikan garis panduan oleh para ulama adalah ikhlas. Yang pertama al-ikhlasu. Maknanya dia adalah manusia yang sentiasa ikhlas di dalam urusan dia. Sama ada amalannya, sama ada pekerjaannya, sama ada kehidupannya. Ya. Yang keduanya, jadi bila ikhlas itu merujuk kepada dia ini selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam amalan, merahsiakan amalannya agar manusia tidak mengetahuinya dan tekun dalam melaksanakan perintah Allah. Yang keseluruhnya adalah mutaba'ah. Nafsu mutmainnah ni iaitu nafsu yang sentiasa mutaba'ah tu maknanya sentiasa ingin apa yang dilakukan olehnya menepati kepada Allah dan Rasul. Menepati kepada Allah dan Rasul. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW, tidak beriman seseorang itu sehinggalah apa yang dia lakukan itu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Apabila nafsu dia itu tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Yang ketiga, sifat dia redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis Nabi bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Orang yang dapat mengecapi lauk pauk iman itu adalah man radhiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadir rasulah. Siapa yang boleh redha dengan Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Redha Allah sebagai Tuhan tu maknanya dia melakukan apa yang diredai oleh Allah. Redha kepada agama tu maknanya dia redha dengan melaksanakan perintah dalam agama. Maknanya dia redha dan dia tidak dalam keadaan terpaksa. Ya. Dan yang ketiga adalah redha kepada Nabi Muhammad SAW apabila dia menjadikan redha untuk menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan dia. Yang seterusnya sifatnya adalah mahabbah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dia cinta kepada benda yang boleh mengingatkan dia pada Allah, mendekatkan dia pada Allah, sama ada zikir, baca Quran, ibadat salat, puasa dan sebagainya lah. Ataupun menjauhkan diri pada perkara kemungkaran. Yang seterusnya adalah as-sidqu, iaitu jujur. Ya. Sifatnya yang seterusnya adalah jujur.
as-sidqu, iaitu jujurnya ia dengan Allah. Jujur dengan Allah ni maknanya walaupun Allah tahu tapi dia bersikap jujur dengan Allah Ta'ala di dalam ibadatnya, ya, di dalam uh, apa saja perbuatan dia lah. Demikian juga jujurnya dia dengan manusia. Ya, sebab kejujuran ni terbahagi 3. Jujur dengan Allah dan Rasul, iaitu masa dia ucap perkataan dia jujur, perbuatannya, maknanya ikhlas lah, lebih kurang ikhlas lah. Yang keduanya adalah jujur dengan nafsu. Jujur dengan nafsu, seperti bila nafsu menyuruh dia bersikap khianat dan sebagainya, dia lawan. Dia lawan nafsu tu. Dan yang ketiga, jujur dengan manusia, maknanya dia tidak mengkhianati manusia. Kemudian sifat yang keenam adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertakwa maknanya dia takut kepada Allah Ta'ala, takut untuk mengingkari larangan Allah dan takut untuk meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang seterusnya adalah al-ihsan. Sifat mutmainnah yang seterusnya adalah al-ihsan, iaitu apabila mereka memiliki sifat ihsan dalam ibadat mereka. Maknanya apa dia ihsan? Sentiasa merasakan diri mereka diawasi dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan yang seterusnya adalah husnul khuluq. Yang ke-8 adalah husnul khuluq, iaitu memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Ya. Jadi ini semua adalah merupakan sifat-sifat yang menggambarkan nafsu al-mutmainnah. Jadi inilah jiwa yang siapa yang meninggal dunia ataupun mati dalam keadaan beberapa sifat tadi telah Allah Subhanahu wa ta'ala penuhkan atau hiaskan di dalam kehidupannya, maka dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan apa? Radiyah mardiyah. Ini kita rujuk pada ayat yang ke-28. Habis dah untuk kita ayat 27. Kita lanjutkan pada ayat 28. Baik, pada ayat 28 Allah sebut irji'i. Ucapan ini ulama tafsir mengatakan diucapkan pada 2 keadaan ataupun 2 tempat. Pertama, ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Bila malaikat maut nak cabut nyawa orang-orang yang beriman, malaikat datang dengan penuh beradab dan malaikat akan memanggil roh yang beriman itu. Ini disebut dalam hadis. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada riwayat malaikat maut akan bagi salam pada dia, kemudian malaikat maut akan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Atau setengah riwayat hadis lain sebut, ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Wahai nafsu yang bersih atau wahai nafsu yang tenang. Kemudian malaikat maut kata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhan kamu. Sekarang dah sampai masa kamu nak kena balik jumpa Allah Ta'ala. Dalam keadaan kamu redha kepada Allah dan Allah redha kepada kamu. Pada ketika itu apa yang berlaku? Bila malaikat maut sebut saja seruan itu, maka roh tadi ni, roh dalam jasad orang beriman ni akan keluar perlahan-lahan. Bila dia keluar perlahan-lahan, maka barulah malaikat pegang roh itu dan menariknya perlahan-lahan sehinggalah keluarnya ia sepenuhnya daripada jasadnya. Dalam hadis baginda mensifatkan keluarnya roh itu adalah seperti air yang dituangkan keluarnya ia daripada mulut kendinya. Macam mulut teko tu, lepas kita tuang, dia keluar perlahan-lahan. Ya? Dia tidak keluar dalam keadaan macam kita simbah air tu, tidak. Dia keluar perlahan. Kemudian malaikat maut pun mencabut secara perlahan-lahan sebab tak perlu nak bertarung, sebab roh tu tak lawan, maknanya dia tak memberontak. Bukan bila malaikat tarik, dia tarik balik, tarik balik sebab dia tak nak balik ke bertemu dengan Allah, dia tak nak balik menuju akhirat, tapi dia sendiri keluar pelan-pelan. Jadi malaikat tarik pun tanpa ada force.
adalah sikit tapi tidaklah kuat. Cuma sakit tu bukan kerana force tarikan malaikat tu. Ya, cuma yang sakit tu disebabkan kerana roh tu dah lama sebati dengan jasad. Jadi bila dia nak keluar meninggalkan jasad, itu yang menyebabkan sakit. Ya, itu yang menyebabkan punca kepada sakit itu. Itu yang kita nak kena tahulah. Kadang-kadang malaikat yang cabut nyawa ni dia berusaha untuk tidak menyakiti orang-orang macam para nabi, para rasul dan juga orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Tapi disebabkan roh kita ni dah lama menetap dalam jasad ni sekian lama, macam kita umpamanya macam kita ambil satu apa ni orang kata panggil macam benda yang ada gam tu kan, selotip ke, kalau kita dah lama tampal kat satu tempat tu, bila kita dia dah kering dah gam dia, bila kita tarik, kita tengok kalau kita dah letak kat kertas kan, dah kering gam tu, bila kita tarik yang kertas-kertas tu terkoyak sekali. Walaupun kita dah cuba perlahan-lahan tarik pelan-pelan, mesti ada terkoyak juga. Tapi kalau dia belum kering, kita tarik, okey lagi. Maksudnya dia dah kering. Jadi perumpamaan dia begitulah. Ya. Dan keadaan yang kedua adalah Allah Ta'ala menyeru nama-nama ini, nafsul mutmainnah atau nafsul tayyibah ni bila? Iaitu apabila saat mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Maksudnya bila mereka dibangkitkan di padang mahsyar, ya, lalu nak dipanggil mereka supaya mereka itu menuju ke mahsyar Allah Ta'ala, berhimpun menuju ke mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada ketika itulah mereka pergi berjalan perlahan-lahan menuju ke mauqif, iaitu tempat perhimpunan manusia sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di situlah mereka dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bersih dan sebagainya. Dan mereka bergerak berjalan untuk mendapat perlindungan, keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ayat yang ke-28 ini merujuk kepada kita seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Pertama, ketika mana mereka nak menghadapi mati. Yang kedua, apabila mereka nak menghadap Allah sewaktu Allah panggil untuk hisab. Cuba kita bayangkan kalau misalnya macam hakim kan, hakim mahkamah tu, kita duk rasa takut sebab dia nak dakwa kita kan, dia nak jatuh hukum kat kita. Tiba-tiba hakim tu panggil kita, wahai fulan bin fulan yang baik, wahai fulan bin fulan yang soleh. Jadi kita masuk ke kandang tempat mahkamah untuk dihakimi tu pun kita tak rasa stres. Kita tak rasa takut. Kita tak rasa ketakutan yang melampau. Bahkan kita pergi dengan tenang sebab kita pelik lah kenapa hakim ni panggil kita baik-baik. Seolah-olahnya baca hakim ni tak nak menyakiti kita. Dia kalau nak jatuh hukum pun dia jatuh hukum yang baik-baik je kat kita. Berbanding dengan kita masuk mahkamah, awal-awal lagi hakim tu dah panggil kita nama tak baik. Wahai orang jahat, orang yang zalim, orang yang gini-gini, kita nak masuk pun kita dah takut dah. Sebab awal-awal lagi hakim tu dah menggambarkan kemarahan dia, ya, kemarahan dia kepada kita. Jadi itulah perbezaannya, ya. Jadi gambaran dia yang pertama, ayat ini menunjukkan ketenangan oleh kerana nafsu itu tenang. So Allah Ta'ala kata Allah berikan kepada mereka dua ketenangan. Ya, Allah berikan pada mereka dua ketenangan. Ketenangan yang pertama adalah ketenangan sewaktu mereka menghadapi saat kematian. So mereka nak mati tu, mereka takutlah kan, roh mereka nak dicabut oleh malaikat, nak dibawa naik angkat pada Allah, mereka takut. Tapi bila mereka dipanggil dengan roh yang tenang, so mereka balik bertemu dengan Allah Ta'ala itu dalam keadaan yang tenang. Ya, maknanya mereka pun tak takut. So tu kita tengok orang-orang yang mati dalam husnul khatimah ini, dahi mereka berpeluh kan, mata mereka mengeluarkan air. Sebab apa? Sebab sebelum itu mereka dalam ketakutan. Mereka dalam ketakutan sebab takut nak balik jumpa Allah ni, siapa yang tak takut?
Mereka takut nak balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila Allah Taala panggil mereka sebagai jiwa yang tenang, ya, maknanya Allah sendiri mencampakkan ketenangan di dalam nafsu itu. Sehingga kan nafsu itu keluar dalam keadaan ketenangan. Ya, nak jumpa Allah pun dalam keadaan ketenangan. Maka itulah ketenangan yang pertama Allah balas balik, sebab dulu nafsu itu sendiri tenang ketika ingat Allah. Dia tenang dalam menjauhi larangan Allah. Sekarang ni Allah Ta'ala pulangkan balik, balas balik ketenangan kepada mereka. Masa mereka tengah takut nak mati tu, Allah bagi balik mereka ketenangan. So mereka balik bertemu Allah dengan penuh ketenangan. Ketenangan yang pertama, ketenangan sewaktu nak bertemu dengan Allah pada saat kematian. Ketenangan yang kedua adalah ketenangan ketika saat untuk dihisap dan diadili oleh Allah Ta'ala, iaitu pada hari kiamat. Ialah semua orang nak pergi diadili oleh Allah pada hari kiamat ni semua dalam ketakutan. Ya, semua dalam keadaan kebimbangan, kerisauan. Tapi bila Allah campakkan dalam hati mereka ketenangan, mereka datang bertemu dengan Allah di padang mahsyar itu juga dalam keadaan ketenangan juga. Inilah yang Allah berikan kelebihan kepada mereka, ya. Baik. Kemudian kita lihat yang kedua, Allah sebut radiyatan mardiyatan. Yang pertama, irji'i itu Allah ajak mereka supaya mereka balik bertemu dengan Allah dalam keadaan tenang. Bukan sekadar balik dalam keadaan tenang, bahkan Allah kata radiyatan mardiyatan. Radiyatan ni maknanya apa? Dalam keadaan orang yang memiliki jiwa yang tenang ni akan redha dengan apa yang Allah. Ada 3 perkara dia redha. Satu, dia redha dengan takdir Allah Ta'ala ketika mana Allah menentukan kematian dia. Yang kedua, dia redha dengan ganjaran yang Allah berikan padanya. Yang ketiga, dia redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tempat tinggal ataupun tempat mereka mendiami di hari akhirat. So 3 perkara ni. Apa maksud dia? Kalau menurut kepada tafsir mengatakan, iaitu apabila orang-orang beriman ni nak mati meninggal dunia, Allah akan tunjukkan pada mereka 3 perkara ini. Yang pertama, hati orang beriman tu akan redha apabila telah sampai padanya ajal. Bila Allah dah utus malaikat maut ke, ataupun Allah dah hantar apa-apa asbab kematian pada dia, hati dia itu awal-awal lagi dah terima, dah redha. Ya redha, ya Allah, kalau inilah kau pilih cara matiku, tak kiralah cara sakit ke, cara apa sekalipun, hati tu dah redha. Dah pasrah, dah ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dengan cara apa pun, dia sangka baik pada Allah, dia tidak sangka buruk pada Allah, dia takut pada Allah, dan dalam masa sama dia berharap pada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan tunjukkan pada dia pada saat dia nak mati tu, Allah akan tunjukkan padanya amalan-amalan dia yang diterima oleh Allah. Bukanlah Allah tunjuk satu-satu macam hisab tu, taklah. Tapi Allah Ta'ala tunjuk dengan secara umumnya. Hanya secara umum saja. Kalau detail tu di akhirat. Allah tunjukkan yang amalan yang dia buat ni tidak sia-sia. Bahkan Allah SWT berikan ganjaran, berikan pahala, dan Allah Ta'ala menerima dan mengganjarinya. Bila dia tengok Allah Ta'ala terima amalan-amalan dia, dia pun redha kepada Allah. Maknanya dia redha dengan ganjaran yang Allah berikan. Yang ketiga, yang ketiga, dia menjadi redha kerana melihat tempat yang Allah sediakan baginya di dalam kubur. Maksudnya Allah Ta'ala dah sediakan baginya di dalam kubur. Dalam kuburnya itu akan menjadi
taman-taman syurga baginya. Jadi sebab tu nafsu tu dah dalam redha dah dengan ganjaran yang Allah balas, dengan tempat yang Allah sediakan untuk mereka, sama ada di dalam kubur ataupun masa bangkit akhirat nanti. Kalau ke akhirat nanti, masa dia kena hisap tu, bila dia tengok Allah hisap amalan dia, Allah gandakan pahala. Allah hisap ibadat dia, Allah gandakan pahala. Bila dia tengok Allah ganda, dia redha. Lepas habis dah hisap, Allah tunjukkan di mana tempatnya di dalam syurga. Dia redha lagi. So pada ketika itu, itulah yang dimaksudkan radiyah. Radiyah. Ya. Jadi kat sini ulama mengatakan radiyah ini terbahagi kepada dua. Satu, orang yang redha. Radiyah ni orang yang redha lah. Satu, meredai Allah sewaktu di dunia. Satu lagi, meredai Allah Ta'ala sewaktu di akhirat. Kalau dekat dunia, kita disuruh untuk, orang beriman ni disuruh untuk meredai Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ni adalah meredai dengan dua perkara. Yang pertama, qada dan qadar Allah, sama ada qada dan qadar Allah yang baik ataupun yang tidak baik. Yang keduanya, meredai dengan hukum hakam Allah di dalam agamanya. Allah suruh semayang ke, Allah suruh tutup aurat ke, Allah suruh apa ke, kena redha. Ya. So dua perkara ni. So bila balik dekat akhirat, barulah Allah, kita akan redha lagi kepada Allah lagi dua perkara. Yang pertama, redha dengan ganjaran yang diberikan. Yang kedua adalah redha dengan tempat tinggal yang Allah Ta'ala sediakan. Kemudian maradiyah. Maradiyah adalah pula merujuk kepada Allah pula meredai mereka. Lepas kita dah buat 4 bentuk keredaan tadi, takdir, hukum hakam, pahala yang diganjarkan dan tempat yang disediakan, maka Allah balas balik bahawasanya Allah juga meredai mereka. Maradiyah, maknanya Allah Ta'ala juga meredai mereka. Ya, makna katanya Allah meredai mereka tu apa maksud dia? Lepas tu kita kena ingat, dalam tafsir ulama mengatakan orang yang diredai oleh Allah ni terbahagi kepada dua. Satu, orang yang Allah redha kepada dia sewaktu dia hidup kat dunia lagi. Ini siapa? Ini golongan para sahabat sahaja. Kita tak masuklah dalam golongan ni. Yang kedua, orang yang Allah redha kepadanya masa bila? Masa kat dunia lagi juga. Tapi ketika menjelang saat kematian dia. Ada orang yang Allah redha masa dia masih bernyawa lagi. Masih bernafas lagi. Ada orang yang Allah redha padanya setelah dia tidak bernafas lagi. Lepas dia tinggalkan alam dunia ini, dia tinggal ke alam dunia ini dalam keadaan Allah redha kepada dia. Ya, bukan manusia saja redha, bahkan Allah Ta'ala juga meredhakan akannya. Ya, meredhakan akannya. Baik. Jadi dekat sini kita nak kongsikan berkenaan dengan perkara-perkara yang membantu kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita kena usahalah. Tapi yang pastinya kita akan dapatnya masa selepas mati nanti. Ya, tidaklah semasa hayat lagi macam para sahabat. Ya, maka para ulama telah menyenaraikan beberapa perkara yang membantu kita untuk kita mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, yang ulama sebutkan sebab-asbab yang membantu kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang pertama. Sekejap. Sekejap ya, hilang pula.
Ni. Saya- Aduh. Okey. Jadi yang pertama yang disebutkan orang yang mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana Allah sebut dalam Quran adalah orang yang bersegera melakukan perintah Allah. Ini Allah sebut dalam surah Taha ayat 83 84 Allah kata wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Bila kamu segerakan apa yang Tuhan perintahkan maka ia akan redha. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas dalam mengerjakan amalan. Sebagaimana Allah puji Sayyidina Abu Bakar, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga, menjauhi perkara-perkara yang Allah murka. Kufur ke, syirik ke, mungkar ke. Sebab Allah sebut dalam surah Az-Zumar, wala yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak akan tidak akan meredai perkara-perkara yang kufur yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Yang seterusnya, syukur dengan nikmat Allah. Sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Allah sebut dalam Quran, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur pada Allah, Allah akan meredai kamu. Sebab tu ada dalam hadis Nabi SAW sebut, Allah meredai hambanya bila hambanya selesai daripada makan, lalu dia puji Allah, dan selesai daripada minum pun dia puji Allah. Walaupun sekecil itu pun kita dah dapat redha Allah Ta'ala dah. Ya. Kemudian nak dapat redha Allah, mencintai orang yang dicintai oleh Allah pun dapat redha Allah Subhanahu wa taala juga. Simpan. Yang mana Allah Taala juga sebut dalam ayat Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Ya. Maknanya orang yang, ayat itu panjanglah, Allah Taala sebut Allah meredai kepada mereka yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang seterusnya, orang yang nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala itu siapa dia? Iaitu mereka yang orang yang redha dengan ujian Allah Ta'ala. Dia redha dengan ujian Allah Ta'ala. Sebab dalam hadis Nabi sebut, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala kalau dia sayang hambanya, dia uji hambanya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang redha dengan ujiannya, Allah redha. Siapa yang tak redha dengan ujiannya, Allah murka. Ya. Baik. Yang seterusnya, yang terakhir kat sini, orang yang memohon kepada Allah. Orang yang meminta kepada Allah. Dia doa, dia minta. Supaya Allah meredai amalannya. Ni kita boleh baca surah Al-Ahqaf ayat 15 dan surah An-Namlu ayat 19. Doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an supaya mohon Allah redha dengan apa yang mereka buat. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Nampak? Supaya engkau redha, nampak? Disebutkan perkataan itu. Ya. Baik. Okey. Itulah yang beberapa perkara lah. Kemudian kita lanjut ayat 29. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Dua ayat ni sekali kita gabungkan. Allah kata, masuklah kamu di kalangan hamba-Ku. Apa maksud hamba-Ku dekat sini? Maksudnya masuklah kamu, Allah panggil mereka supaya mereka diletakkan di kalangan hamba-Ku. Hamba-Ku ni siapa? 4 golongan. An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asy-Syuhada, As-Salihin. Iaitu para Nabi, para Siddiq, para Syuhada, para Salihin. Maknanya, ada 2 golongan. Ya, ada 2. Kalau masa dia mati meninggal dunia, Allah kata, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam hamba-Ku. Itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada dia masuk, roh dia tu Allah tempatkan di Illiyin. Sebab di Illiyin ni, di langit ke-7 ni, tempat Allah simpan semua roh-roh yang baik. Kalau sijin, dasar bumi ke-7, simpan semua roh-roh yang tak baik. Tu kalau masa dia mati. Masa dibangkit ke akhirat, Allah panggil dia. Fadkhuli fi ibadi, masuk. Masuk, join group. Siapa dia? Para Nabi, para Siddiq, para Syuhada, para Salihin. Dan last kali ayat 30. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurga Allah. Yakni Allah Ta'ala suruh dia memilih di mana syurga yang ia kehendaki, yang dia nak masuk. Ya. Maka akhirnya kesudahannya Allah berikan tempat mereka di dalam syurga yang abadi. Ya. Sebab tu di sana ada satu doa daripada Abu Umamah. Nabi ajarkan pada seorang lelaki supaya dianugerahkan nafsu mutmainnah. Boleh ikut saya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Yang bermaksud, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang kepadamu, beriman untuk sentiasa menemuimu, redha dengan semua ketentuanmu, dan merasa cukup dengan semua pemberianmu. Allahumma amin. Baik, wallahu ta'ala alam. Sekadar itu, nanti insyaAllah kita akan masuk pada surah yang baru, iaitu suratul Balad, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Nanti saya share doa tu ya. Okey Ustaz, terima kasih. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Lupa nak stop ni.